Rakaman Google Meet PDPR bilangan 3 2021 pada 3 Februari 2021. Matematik 4 Arif SK Taman Rasah Jaya. Cikgu harap murid-murid dah tahu cara-cara nak ber-Google Meet. Bila cikgu bercakap, kamu dengar, fokus, fahamkan. Tak perlu buku ke apa, tak perlu. Sebab nanti latihan kamu boleh buat selepas ini. Sebab kita nak jimatkan data, nak gunakan seminima internet untuk kamu join Google Meet ni. Okey, hari ni cikgu bersiaran dari sekolah sebab cikgu kerja tugasan tadi. Okey, jadi sekarang kita mulakan. Cikgu share slide. Okey. Nampak tak slide cikgu? Nampak Angguk? Nampak. Okey, bagus. Okey, kita mulakan Okey, hari ni kita belajar matematik tahun 4. KSSR semakan 2017. Unit 1 nombor dan operasi. Masih lagi unit 1 tapi standard kandungan yang baru. Iaitu standard untuk seterusnya standard kandungan 1.2 tentang nombor genap dan nombor ganjil. Okey, standard pembelajaran yang cikgu akan cuba sentuh hari ini ialah 1.21 dan 1.31. Apa dia standard pembelajaran dia? Okey, pada akhir sesi pembelajaran ni, maksudnya hari ni, cikgu harap murid-murid boleh mencirikan nombor genap dan nombor ganjil, kenal nombor genap dan nombor ganjil dan mengelaskan nombor genap dan nombor ganjil. Okey, sekarang kita lihat apa itu nombor genap dan nombor ganjil. Okey, ni kamu boleh dapat pada buku teks kamu. Ini boleh dapat daripada buku teks, nombor genap dan nombor ganjil. Okey. Kamu lihat ada seorang budak ni, dia orang berada di dalam lapangan terbang di airport Okey, dia bertanya, "Ayah, mengapakah susunan nombor itu bukan dalam urutan satu-satu?" Sebab dia tengok semua nombor ada genap dan ada dalam sifir 2 Lepas tu dia pelik lah. Kenapa nombor ni? Nampak tak nombor kecil ni? Nampak? Okey, dia patutnya kalau urutan satu-satu bermaksud 1, 2, 3, 4 dan seterusnya kan? Yang macam kamu dah belajar sebelum ni. Tapi dia dalam susunan begini. Dia kata ada yang genap, ada yang macam ni bermula 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Dan ada yang bermula 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Jadi ayah dia jawab apa? Ayah dia kata nombor itu disusun dalam nombor ganjil dan nombor genap. Nombor ganjil dan nombor genap. Okey, di bawah ni dia ada senaraikan nombor ganjil dan nombor genap. Dia telah senaraikan 1, 3, 5, 7. Kita boleh rujuk ke teks kamu Kalau rasa please mute your mic. Cikgu dah banyak kali mute your mic. Please Okey. Nombor genap 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Okey, itu ialah nombor ganjil dan nombor genap. Tak apa. Okey. Boleh tak? Okey. Okey. Jadi, sekarang kita lihat macam mana kita nak kesan, macam mana kita nak tahu itu nombor yang terberi itu ialah nombor genap ataupun nombor ganjil. Okey, kita tengok. Okey, seterusnya, bahagian seterusnya, yang manakah nombor genap atau ganjil? 13 atau 18. Okey, sekarang kamu di tahun 4, kamu kena tahu macam mana kita nak check nombor tu nombor genap atau nombor ganjil. Dia senang je. Jadi jangan risau. Kita tengok contoh ni. Contoh yang dalam buku teks. Kalau siapa yang tak nampak skrin dengan jelas yang guna handphone, boleh tengok dalam buku teks. Dia kata, okey, katakan nak check nombor 13. Kita nak tahu nombor 13 ni nombor ganjil ke nombor genap? Okey, 13 kita bahagikan dengan 2. Cara dia senang. Semua nombor yang diberi, kalau kita nak check, kita nak pastikan dia nombor ganjil atau nombor genap, kita bahagikan dengan 2. Jadi di sini cikgu harap murid-murid semua sudah menguasai sifir 2. Dah hafal belum sifir 2? Kalau dah hafal buat good.
Cikgu harap kamu dah hafal sifir 2. Tu sekurang-kurang sifir 2 untuk yang ni. Untuk nombor genap dan nombor ganjil. Bila kamu dapat nombor, katakan 13, dia tak nak tanya tu nombor ganjil ke nombor genap, kamu buat dalam bentuk bahagi, bentuk lazim bahagi. Cikgu harap kamu masih ingat macam mana nak membahagi. 13 bahagi 2. Okey. Paling hampir dengan 2 ialah 6, dia tolak dengan 12. 1. Dia ada baki. Bahagi di sini ada baki. Kalau ada baki, ia adalah nombor ganjil. Okey. Satu lagi nombor yang diminta, ditanya nombor ganjil atau nombor genap ialah 18. Okey, bagikan 18 dengan 2. Sama juga, kalau kita nak cek nombor tu nombor ganjil atau nombor genap, kita bahagikan dengan 2. Semua nombor, apa-apa nombor kecil ke 100 juta ke, kalau nak kita uji, langkah panjang dia, jalan kerja panjang dia ialah dengan membagikan nombor tersebut dengan 2. Okey, 18 bahagi 2. Okey, kamu bahagikan. Cikgu harap kamu dah kuasai bahagi. 9 bahagi 18 bagi 2 ialah 9. Dah habis, lengkap, tak ada baki, sifar. Dia ada baki. Jika nombor tu boleh dibagi tepat dengan 2, tiada baki, itu ialah nombor genap. Itu cara untuk nak test, nak uji satu-satu nombor yang diberi. Ini penting sebab ini kamu kena tahu, sebab bila periksa nanti ataupun pentaksiran ada di soal, kita tengok seterusnya. Okey, dia ada tips di sini. Kalau katakan kamu tak berapa mahir dengan bahagi, rasa-rasa kalau untuk soalan objektif kamu boleh guna tips ni. Nombor ganjil berakhir dengan 5 angka ni, iaitu 1, 3, 5, 7, 9. Nombor genap pula dia berakhir dengan sifar, 2, 4, 6, 8. Kamu kena hafal ni. Kalau untuk memudahkan kamu menjawab dengan pantas tentang nombor ganjil dan nombor genap, kalau terutama untuk soalan objektif, hafal yang ni saja. 10 digit ni, 10 angka ni, 5 untuk kumpulan nombor ganjil, 5 lagi untuk kumpulan nombor genap. Ni cikgu harap kamu hafal. Okey, lepas tu dia ada soalan di sini. 32 nombor genap dan 85 nombor ganjil. Buktikan. Okey, 32 nombor genap dan 82 nombor ganjil. Ini soalan UPSR. Soalan ni pernah ditanya dalam UPSR. Dia tanya buktikan. Okey, selalu yang soalan buktikan, maksudnya kamu kena tunjuk jalan kerja step by step, langkah demi langkah bagaimana nak dapatkan jawapan. Okey, dan kita tengok macam nak selesaikan tu. Okey, 32 nombor genap dan 85 nombor ganjil. Buktikan. Okey, jadi cikgu cakap tadi, kalau nak tunjukkan jalan kerja, kita kena buat bentuk bahagi. Ambil nombor yang pertama, 32, kita bahagikan dengan 2. Okey, jadi 1 bahagi dengan 2 ialah 2. Dia tolak 2. 3 tolak 2, 1. 2 ni bawa ke bawah. Sekarang jadi nombor 12. 12 bahagi 2 ialah 6. 6 darab 2 ialah 12. Jadi tolak dengan 12. Kalau bagi murid yang lemah, belum mahir bahagi, cikgu harap kita cepat-cepatlah tamatkan PKP ni. Nanti cikgu akan buat kelas pemulihan khas untuk kamu. Jangan risau. Sebab kamu kena betul-betul jujur dengan cikgu. Nanti PM kat cikgu, tak apa. Cikgu saya belum kuasai darab dan bahagi. Cikgu akan bimbing awak nanti bila bersemuka, cikgu akan buat khas. Okey, katakan hari ini cikgu akan buat khas kelas darab. Mungkin kamu kena step back ke macam tu. Harap-harap dah habis PKP lah. Kalau tak pun cikgu mungkin akan buat satu video khas untuk ajar darab saja. Lepas tu bahagi. Sebab 4 kemahiran asas ni penting. Kalau kamu tak mahir, nanti susah untuk kamu jawab soalan-soalan yang seterusnya. Untuk menghadap duduk UPSR pun susah, nak masuk sekolah menengah pun nanti susah. Sebab ni basic. Patutnya kamu dah kuasai sebelum masuk tahun 4. Tapi cikgu faham sebab kamu sebelum ni kita pun PKP, ada yang tak belajar lagi, ada yang tak sempat cikgu kamu sampaikan. Jadi kita akan buat nanti. Tapi tolong jujur dengan cikgu, PM cikgu kat WhatsApp boleh, kat Telegram boleh, cakap dengan terserah. Cikgu, saya lemah darab, saya lemah bahagi. Saya tolak pun tak pandai cikgu. Beritahu cikgu dengan jujur. Sebab kalau cikgu tak tahu, nanti cikgu laju je. Nanti kamu juga yang rugi. Cikgu, nanti saya letak dekat Google Classroom ya? Google Classroom pun boleh kat mana-mana lah. Tapi cikgu selalu tengok kat WhatsApp. Google Classroom kat cikgu ada masa-masa. Tapi tunggu je lah. Cikgu memang masuk Google Classroom. Okey. Sekarang kamu tengok tadi syarat dia kalau kita bahagi dengan 2, kalau tak ada baki sifar, maksudnya ia adalah nombor genap.
Jadi 32 ialah nombor genap. Kita buat sendiri Lepas tu tunjuk lagi jalan kerja 1, 85 nombor yang diberi. Kita bagi 4 darab 2 ialah 8, tolak 8. Okey, lepas tu 2 darab 2, 4. 1 baki. Ini ada baki. Kalau ada baki ia adalah nombor ganjil. Okey, tengok 32 nombor genap. Okey, ni Dan ni 85 ialah nombor ganjil. Dia suruh buktikan. Okey, jadi kita tulis dalam kertas 2 ni, selalu kertas 2 matematik. Kamu buat maka terbukti benar 32 ialah nombor genap dan 85 ialah nombor ganjil. Ini cara jawab. Kalau tak faham tak apa, nanti dekat-dekat periksa cikgu akan ulang lagi cara-cara menjawab. Kamu doalah banyak-banyak COVID ni pergi cepat-cepat daripada muka bumi ni. Kesian orang yang berniaga ke apa. Okey, kita teruskan. Okey, tips. Ni yang cikgu cakap tadi. Ada 10 digit untuk mengesan sama ada nombor tu ialah nombor genap atau nombor ganjil. Okey, tips dia yang pertama. Nombor genap ada 5 dan nombor ganjil pun ada 5. Kamu kena ingat, ni cikgu nak semua hafal. Kalau boleh, macam yang murid-murid agama Islam, mereka menghafal surah Al-Takasur, rakam tanpa tengok kan. Tutup mata, rakam video kamu kan. Cikgu kalau boleh, cikgu nak kamu buat macam tu juga. Kamu rakam muka kamu, tutup mata, kenalkan diri saya siapa. Okey, saya hendak mengenalkan nombor genap dan nombor ganjil. Asas dan contoh. Lepas tu awak rakam. Masukkan PM cikgu kat WhatsApp ataupun Telegram. Siapa yang bagi tu awak dah dapat PVD untuk nombor genap dan nombor genap. Boleh dapat TP 5 cikgu bagi terus. Okey, sekarang tengok nombor genap dan nombor ganjil. Apa dia? 5 untuk nombor genap, 5 untuk nombor ganjil. Senang je. Nombor genap 0, 2, 4, 6, 8. Ni semua kalau kamu tengok betul-betul ia adalah gandaan 2. Sifar 2 kan? 2, 4 dan 8. Tapi tak ambil semua, kita ambil yang sifar. Kita tengok rumah sah. Kalau diakhiri dengan sifar 2, 4 dan 8 ia adalah nombor genap. Kalau nombor ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Okay, jadi bila kamu buat video nanti, contoh Assalamualaikum, selamat sejahtera Cikgu Yanti. Saya Adib Aiman. Saya hendak mengenalkan asas nombor genap dan nombor ganjil. Lepas tu kamu tutup mata. Nombor genap 0, 2, 4, 6, 8. Nombor ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Sekian dulu cikgu. Macam tu je. Buat video pendek macam tu je. Boleh tak? Cikgu harap boleh. Boleh send pada cikgu mulai hari ni. Selepas ni pun tak apa. Okey, sekarang ingat ni tolong hafal Okey, seterusnya kita tengok macam mana nak jawab soalan-soalan berkaitan dengan nombor genap dan nombor ganjil. Okey, sebelum cikgu terlupa, minggu lepas cikgu ada bagi kerja buku aktiviti kan? Okey, ada beberapa orang PM cikgu tanya. Okey, cikgu ni soalan-soalan kebat sebenarnya, soalan tinggi tapi tak apa, dia bentuk iting. Berbentuk iting yang peta titi kalau cikgu tak silap. Okey, isikan tempat kosong. Diberi ni 55,000, 5,500, 550, puluh. Okey, cara nak buat kamu tengok ni. Kalau 55,000 maksudnya 55 darab 1000 1,000. Faham? Boleh? 55 darab 1,000. 1000 ni tukar kepada 1,000 darab 1,000. Lepas tu kamu keluarkan jawapan. Nombor bulat depan tu salin dia 55. Belakang ni tengok ada berapa sifar. Kalau ada 3, letak dia 3. Jadi dia jadi 55,000. Tulis dekat petak kosong tu. Okey, cikgu harap boleh faham Ni buku aktiviti, nanti tengok buku aktiviti kamu. Okey, muka surat 1 bahagian C. Okey, lepas tu 55,000 maksud dia kamu tukarkan ratus ni kepada 100. 55,000 maksudnya 55 darab 100. Ambil nombor bulat yang diberi, tulis ke bawah. Tengok sifar ada berapa? 2. Jadi tulis je lah. Jadi dia jadi 5,500. Okey, sama juga yang ni. 550 puluh. Sekarang puluh maksudnya kita darab dengan 10. Jadi yang depan ni, nombor yang diberi ni 550 bawa ke bawah, tambah dengan sifar. Jadi 5,500. Okey, cikgu harap kamu faham bahagian ni sebab ni soalan periksa juga. Soalan UPSR, pernah keluar UPSR. Okey, bagus, very good. Okey, yang faham bagus. Bahagian bawah tu cuba buat sendiri. Okey?
Siapa yang salah sebelum ni nanti padam betulkan, buat betul-betul. Okey. Okey, kita tengok seterusnya. Apa yang nak cikgu kamu buat hari ni? Okey, tapi cikgu akan terangkan step by step. Biar kamu tengok, faham, jawapan pun dah ada. Tinggal kamu nanti salin cantik-cantik, tulis kemas-kemas. Hari ni kita buat dalam NT2. Sebab NT1 dah kat cikgu kan? Okay, jadi kamu buat latihan hari ni di buku latihan baru NT2, buku yang kedua. Okay, tulis hari, tarikh. Buat garis tepi. Cikgu nak ingatkan sekali lagi, buat garis tepi, kira 3 petak daripada tepi, baru buat garisan. 3 petak 1, 2, 3. Sebab nanti kamu nak tulis soalan, nombor soalan. Okay, lepas tu tulis arahan dia uji diri, muka surat 10. Tu je. Kamu tengok uji diri, muka surat 10. Okey, itu kamu boleh tengok kemudian sebab nanti cikgu akan share rakaman video ni dalam Google Classroom dan juga Telegram kamu Okey, lepas tu sekarang kita tengok cikgu nak terangkan supaya kamu tak buat salah. Sebab lagi tu cikgu kesian kamu baru lagi tahap 2. Sebab cikgu tengok anak cikgu sendiri pun dia macam saya tertanya-tanya kan, dia cikgu rasa memang semua murid tahun 4 sama macam tu. Jadi jangan risau, cikgu tunjuk. Jadi kamu cuba buat nanti lepas ni. Ikut apa yang kamu faham. Kalau tak faham, buka ni video ni. Tengok jawapan sama ke tak. Okey, sekarang kita tengok. Ni soalan dalam buku teks muka surat 10 uji diri. Soalan pertama, nyatakan semua nombor ganjil dari 520 hingga 531. Ni soalan bentuk kertas 2 matematik. Kalau periksa ingat kamu dah tahap 2 tak ada soalan-soalan senang padankan ke isi tempat kosong, tak ada. Dia dah bentuk UPSR. Okey, bila dapat soalan macam ni senang sebenarnya, dia kata nyatakan. Maksudnya kamu kena senaraikan semua nombor ganjil dari 520 hingga 531. Dia nak nombor ganjil. Kena hati-hati. Cikgu selalu ajar, bila kamu baca soalan, gariskan kata kunci. Kata kunci di sini ialah nombor ganjil. Dan nombor dia ialah ni. Jadi langkah pertama, bila kamu menjawab nanti dalam buku latihan, kamu senaraikan semua nombor yang daripada 520 hingga 531. Tak perlu buat kotak. Ingat satu digit, satu angka ni tulis pada satu kotak. Sebab cikgu tengok latihan yang sebelum ni, ada yang tulis longgok-longgok. Dia buku latihan petak kecil kan, kamu longgok-longgok. Jadi susah nanti kamu sendiri tak faham nanti. Okey, 520, kamu tulis, senaraikan. Mula-mula senaraikan. 520, 521, 522, 523. Senaraikan satu-satu sehinggalah ke 531. Okey, lepas tu tadi cikgu dah beritahu tips untuk sifir, untuk dapatkan, untuk kita tengok nombor tu nombor ganjil atau nombor genap kan. Kalau nombor ganjil, tips dia apa? Belakang dia ada 5 digit. Kita tengok rumasa dia, nombor ganjil. Mesti 1, 3, 5, 7, 9. Tu kamu kena hafal. Bila kamu hafal, kamu senang nak jawab. Okey. Ni, lepas tu kita cek daripada senarai yang kamu dah nyatakan dalam buku tulis. Kita cari yang 1, 3, 5, 7 tu. Okay, ni 1. Ni nombor ganjil. Ni bukan. Ni nombor ganjil. Ni bukan. Nanti kamu boleh bulatkan lah. Bulatkan ke apa. Kamu cek. Yang belakang dia rumasa dia 1, 3, 5, 7, 9. Satu balik. Itu semua ialah nombor ganjil. Jadi kamu senaraikan, tulis semula jawapan yang dia nak saja, nombor ganjil. Nombor ganjil sama dengan kamu senaraikan, keluarkan. Boleh tak buat ni? Cikgu harap kamu boleh buat. Cikgu dah tunjuk contoh step by step untuk jawab dalam NT2. Boleh. Jadi jangan ada nangis ke, nak sedih-sedih. DOLEH boleh. Very good. Okay. Salin arahan. Tulis di pengening soalan. Lepas tu senaraikan semua nombor daripada 520 hingga 531. Dan nyatakan jawapan. Gariskan jawapan akhir. Cikgu terangkan. Kalau nanti lama-lama cikgu biarkan kamu buat sendiri. Sebab kamu dah buat. Okey, sekarang contoh kedua. Okey, mute baik semula mic. Okey. Senaraikan semua nombor genap dari 2001 hingga 2012. Okey, sekarang kamu gariskan kata kunci dia nombor genap. Tips nombor genap tadi ialah sifar, 2, 4, 6, 8. Ada 5. 5 tu je kena hafal untuk tengok tu nombor genap ke nombor ganjil. Jadi tolong hafal. Okey, lepas tu langkah 1,
Kalau dapat soalan macam ni, kamu senaraikan semua nombor daripada 2001 hingga 2012. Okey, senaraikan 2001, 2002, 2003, 2004. Senaraikan satu-satu. Melainkan kecuali soalan tu minta kamu nyatakan nombor tu secara 22, 55 itu lain. Sekarang soalan ni dia tak sebut kamu kena senaraikan satu-satu. Dari 2001 maksudnya bermula dengan 2001 hingga 2012. Akhir dia 2012. Ya. Okey, lepas tu kamu ceklah satu-satu. Nombor genap tadi apa? Tengok rumah sah sifar 2468. Okey, satu ni ya ke? Ni nombor ganjil ke nombor genap ni? Ni nombor ganjil. Yang ni tengok yang sah, rumah sah dia. Dua dalam kumpulan nombor genap kan? Jadi dia ialah nombor genap. Ni kamu nanti dalam buku latihan kamu boleh bulatkan. Kalau tak nak bulatkan pun tak apa. Senaraikan ni nanti senaraikan kat bawah jawapan dia. 3 ni ganjil, 4 ni genap, 5 ganjil, 6 genap, 7 ganjil, 8 genap, 9 ganjil, sifar genap. Dia benda yang sama. Ya, sifar 2468 untuk nombor genap. Ya, jadi satu ni ganjil, 2 genap. Kamu dah tahu, dah dapat kesan masa satu ganjil genap. Jadi dia tak kata dia nak nombor genap, dia kamu senaraikan. Yang akhir ni penting. Nombor genap sama dengan 2002, 2004 sehingga semua yang genap kamu senaraikan. Kalau ada 5, 5. Kalau ada 6, 6. Kalau ada 1, 1 je lah. Ya? Ingat jalan kerja penting untuk matematik tahap 2. Kertas 2. Ya, mesti tunjuk jalan kerja step by step. Kan tiba-tiba ada jawapan. Kamu senaraikan ni sebab dia kata senaraikan. Jadi kamu senaraikan semua ni pun dah ada 1 markah. Sebab soalan macam ni selalu ada 2 atau 3 markah. Lepas tu kamu nyatakan jawapan akhir ni 1 markah lagi. Kalau betul semua boleh dapat 3 markah. Tengok berapa markah yang diperuntukkan untuk soalan yang diberi. Okey, soalan seterusnya, soalan ketiga. Kelaskan nombor-nombor berikut kepada nombor genap dan nombor ganjil. Okey, dia dah bagi nombor-nombor. Nanti kamu salin nombor-nombor ni. Sama juga buat kotak. Tak payahlah sengit-sengit kotak tu, buat kotak biasa je. Ingat 1 digit, 1 kotak, 1 petak. Ada ni, kalau tak muat, jangan pisahkan digit Katakan 84,000, tak muat 316, ada yang buat ke bawah. Jangan semua ni kamu buat tulis ke bawah. Ya, semua nombor tu bawa ke bawah. Jangan pisahkan nombor. Sebab kalau pisah dia jadi 84. Lepas tu nombor baru kat bawah tu 316. Dah tak sama nilai. Jadi pastikan kamu tulis kemas-kemas, 1 petak, 1 digit 1 petak ya. Okey, sekarang tengoklah kamu cek. Dia nak nombor genap dan nombor ganjil. Ni kena ada 2 jawapan. Ya. Jadi kamu boleh buat kotak ataupun senaraikan nombor genap apa, nombor ganjil apa. Boleh buat bentuk kotak macam ni, cikgu terima. Kalau tak nak terus buat nombor genap sama dengan apa, senaraikan pun boleh, nombor ganjil sama dengan apa pun boleh. Ya, ikut kreativiti kamu. Tapi mesti kemas. Okey, kita tengok 50,204 ni ialah nombor genap. Kita tengok nombor genap dulu Ni 3 ni bukan kan? Kalau 3 nombor ganjil. Sifar ni sifar nombor genap. Yang ni 6 nombor genap. Jadi kita dah dapat tengok rumah sah dia. 4 sifar 6. 5 sekawan dah dekat kumpulan nombor genap tu. Okey, lepas tu tengok nombor ganjil. Yang mana yang dah ada tu awak potong lah. Kalau periksa kan senang supaya awak boleh semak nanti betul tak jawapan awak. Nombor ganjil. Ni yang pertama nombor ganjil. 64,271 dan yang akhir. Okey. Okey, cikgu rasa tu untuk penerangan cikgu kali ini. Cikgu harap kamu hafal Boleh tak kamu ulang semula? Nombor genap, sifar. Sama-sama boleh? Boleh on mic semua. Cikgu tak apa. Okey, 1, 2, mula. Nombor genap.
Satu, Baik, 6 dah. lima, tujuh. Kamu sebut besar. Kosong, Bagus. Okey, sekarang dia balik. kosong, Very good. Sekarang dia tahu. Okey, dah ambil balik Okey, hafal. Kalau hafal dah buat video pendek nanti send pada cikgu. Okey, ingat perkenalkan diri sebab cikgu belum kenal semua murid. Okey. Okey, dan kerja kamu untuk minggu ni hanya MT2 dan lengkapkan buku kerja yang minggu lepas cikgu beri. Surat 1 hingga muka surat 4 tu. Okey, cikgu harap kamu faham. Ada masalah tak? Very good. Sebab kita nak ingatkan pengguna internet kan. Jadi nanti terus buat video, hafal dulu 10 digit tu. Buat video, send kat cikgu. Lepas tu baru buat buku tulis MT. MT berapa? MT2. MT2. Tulis hari, tarikh. Ingat hari dan tarikh itu penting. Ya? Tulis cantik-cantik. Apa-apa hal MT. Jangan macam-macam. Yang tak faham, tanya cikgu. Satu MT2, satu lagi buku kerja yang minggu lepas. Apa juga? Kamu sambung je. Muka surat 1, 2, 3, 4. 4 surat ni dulu. Okey. Cikgu. Okey, cikgu. Cikgu. Ya. Apa yang nombor ganja tu kena ambil video Buat video pendek. Macam kamu buat yang surat atas kasur kan? Ambil video pendek. Kamu sebutlah macam tu. Tengok balik ulangan cikgu sebut macam mana. Hai, saya Siti Safia. Saya nak mengenalkan digit nombor genap. Digit nombor ganjil. Hai kan, nombor genap 4, 2, 4, 6, 8. Nombor ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Sekian dulu cikgu. Cakap macam tu. Boleh? Nanti cikgu akan send balik video ni, rakaman ni. Nanti kamu tengok balik. Buat video pendek je. Kalau yang perempuan yang Islam pakai tudung, pakai tudung. Cikgu nak nanti cikgu boleh satu buat YouTube, masukkan YouTube cikgu macam comel Boleh? Cikgu, sekarang boleh. Apa? Buat lepas ni boleh tak? Macam mana? Boleh. Nak buat classroom? Boleh. Okey. Okey, setakat kita belajar daripada cikgu. Cikgu harap kamu semua buat delivery. Kalau nak pandai, ikut apa yang cikgu suruh. Jangan malas-malas. Jaga diri baik-baik. Jaga kesihatan baik-baik. Jangan keluar-keluar rumah sangat. Rumah. Tempat diri masing-masing. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Boleh lihat. Cikgu. Bye, cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama.